Yang saya hormati Sahibul Fadilah Ustaz Nur Azman, yang saya hormati Ustaz Daniel Farhan, seterusnya rakan-rakan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat berhimpun pada pagi yang mulia ini. Sebagaimana yang kita bincangkan dalam bab-bab tasawuf dan sebagainya, sebenarnya apabila kita bincang tajuk-tajuk berkenaan tasawuf, kita baca kitab, satu benda yang mungkin mudah difahami tapi yang paling payahnya dalam hidup kita adalah nak laksanakannya. Inilah cabarannya. Orang kita tahu banyak tapi nak buat payah. Jadi isu ni makin lama makin sukar. Bila kita buat apa yang kita buat tidak mencapai piawaian apa yang kita tahu. Jadi di situ berlaku satu kelompangan ilmu satu lembah, tindakan dan action satu lembah. Inilah cabaran yang kita hadapi bila kita belajar. Kita boleh cakap Syekh ikhlas, Syekh, jom kita ikhlas, tapi kita sendiri tak berapa ikhlas. Contoh tuan-tuan, mata kita ni yang pakai spek mata lah, dia tahu tak tentang mata dia? Tahu biasa je lah ustaz. Kita tanya kepada orang yang jenis pakai spek mata ni, awak ada cek mata ke tak? Dia kata cek. Tanya dia cek berapa kali? Cek 6 kali dah. Macam mana cek? Cek pertama tu kita diberi spek 50 power. Lepas 3 tahun naik 100. Lepas 2 tahun naik 10. Lepas tu naik. Sekarang ni 200.5 dah power. Jadi awak cek mata dah? Cek dah. Alhamdulillah, nampaknya tengok tu nampak lah. Tak berlaku dah kabur jauh ataupun gabung jauh, gabung dekat, okey dah. Silau pun kurang dah. Alhamdulillah. Betul ke macam tu? Jawab dia tak betul, kata. Saya sendiri pun terpedaya dan terpengaruh ataupun kita kata macam tertipu dengan dua keadaan. Keadaan pertama, kerana nak buat spek mata kita cek macam tu. Tu keadaan utama. Keadaan sebenar, kita kena pergi bertemu dengan doktor mata sendiri. Doktor mata bukan maknanya tukang ukur gabung jauh dekat buat spek, bukan. Jadi doktor mata tu royak pula kat kita. Sebenarnya dia kena cek retinanya macam mana, kadar kataraknya macam mana, mata kita ni sihat ke tidak, dalam mata tu macam mana. Bab lain pula. Yang kita tahu hanya pakai spek mata, bika hok comel, power berapa, gabung jauh, gabung dekat, rasa selesa ke tidak. Itu saja. Bagi kita itu dah kita panggil sebagai telah cek mata. Sebenar tu cek power mata. Sekadar tu je. Hak sebenarnya tahu. Oh, saya kata kalau begitu tak rajin lah cek mata. Maka begitu juga apa yang saya nak sebut. Ilmu ni soal lain. Semua orang tahu tentang ikhlas. Semua orang kata kena ikhlas. Tapi setakat mana orang boleh ikhlas? Walaupun kita alim, kita cerdik, kita bijak, kita pandai, tapi macam mana kita nak jelmakan ikhlas tu dalam hidup kita? Ini masalah.
Macam mana kita nak buat macam tu? Ni soalan macam ni tuan-tuan, menyebabkan kita kena memikir panjang. Kita kena memikir panjang tentang tindakan-tindakan kita. Sebab tasawuf sebenar, dia bukan sekadar suruh, bukan sekadar tahu. Tapi tasawuf sebenar ni berlaku satu penghayatan, pengamatan dan satu sisi pandang yang berbeza. Sisi pandang yang kita pandang caranya gini, sebenarnya lain. Itu tasawuf. Saya contoh, macam hari ni kita baca satu hikmah dalam tasawuf, hikmah ke-47 ataupun 20. Dia kata salah satu daripada kesilapan kita apabila kita bertangguh untuk kita bertaubat daripada dosa kita dan kita rasa putus asa untuk kita bertaubat daripada dosa yang kita lakukan. Dan ini banyak berlaku dalam hidup. Syekh, bila nak taubat? Tunggulah dulu. Syekh, kenapa kau tak taubat? Aku ni taubat buat juga. Aku ni kalau taubat pun lepas pada tu buat lagi. Bukan sekadar dia tak percaya pada diri dia, tapi orang lain pun tak percaya pada diri dia juga. Jadi dua-dua tak percaya. Jadi ni yang berlaku. Ini yang kita sedang terkiar-kiar, kita sedang tercari-cari. Macam mana nak buat satu ramuan tu? Sepatutnya dalam Islam, bila laku dosa, taubat. Dia tak tunggu selepas habis dah dosa, lepas dah tak mahu buat dah baru taubat. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitabnya Minhaj Al-Abidin sebut, orang yang bertaubat tu, dia bertaubat tapi dia tua bangka dah. Dah gerak dah. Saya taubat lah. Beza dengan orang bertaubat masih boleh buat tapi dia bertaubat. Mana orang ni kalau silap bulan dia makan balik Viagra ke, dia makan balik apa ni obat kuat ke, kalau bab tu dia naik semangat balik, lupa balik dahulu. Ni hot ni. Sebab dia terpaksa bertaubat kerana hadangan dan halangan berlaku, bukan kerana Tuhan. Mawanek tu ada. Bahaya. Benda reka. Tapi inilah yang sepatutnya kita faham. Macam mana kita nak masuk kalau kita bincang bab tasawuf ni macam ni. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita akan tengok macam-macam perkara berlaku. Jangan kita ingat tasawuf ni zikir je, jangan. Kita ambil dunia, ambil. Kadang-kadang kita dengar orang tu kena tembok. Di taman OUG kena tembok. Allah, kita takut. Kadang-kadang kita dengar depan Sogo berlaku samu, rompakan senjata. Allah. Kadang-kadang kita dengar kudeta tentera di Turki, cubaan rampasan kuasa. Kita dengar. Semalam kita dengar apa yang berlaku di Afghanistan, suicide bomb berlaku. Kita dengar, banyak sangat kita dengar, hak ni jenayah tu, yang ni bunuh, ikan, tetap, mengamuk, macam-macam. Cari punca semua. Kita temu tak punca kenapa jadi benda ni semua sekali. Maka tasawuf jawab, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin ar-ridha 'anil nafs. Tu je. Dia boleh buat sipu semua masalah yang berlaku ni puncanya kerana redha dengan nafsu. Nafsu nak kaya, cara mudah apa? Geram sangat, bunuh. Kerana redha dengan nafsu.
Bila reda dengan nafsu, dia tak kira dah halal haram, dia tak kira. Sebab kita terpaksa menurut nafsu. Bila menurut nafsu ni rugi tuan-tuan. Yang itulah kalau kita tengok, bila kita bincang bab tasawuf ni, dia perspektif dia berbeza. Semua orang nak jadi baik, tapi setakat mana usaha ke arah nak jadi baik. Bagaimana nak memulakan baik? Apa yang membuat ramuan jadi baik betul? Setakat mana kita jaga hati kita? Setakat mana kita boleh kawal tindakan-tindakan kita? Tengok macam ni kita lemah. Kita lemah dalam keadaan hidup macam ni. Susah nak bertapak, nak jadi betul-betul unggul. Ini cabaran. Cabaran akhir zaman dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kita ni, interaksi dengan manusia, inilah yang berlaku. Akhirnya mana kita nak mula? Semuanya kita dengar bangun tidur masalah, tengok TV masalah, tengok drama masalah. Jadi kita tiap-tiap hari dimorok dengan masalah. Tak ada masalah, melainkan masalah belaka-belaka. Sakit kita tuan-tuan. Tak ceria itu. Masalah. Ada pelakon penerbit filem mari ziarah saya. Cerita lama. Sorang-sorang mari nak temu mufti. Saya cakap dengan dia, saya kata, saudara penerbit filem ni, cuba buat satu filem yang baik. Letih dah saya tengok KL Gangster, Munafik, tak tengok pun, sebut je lah. Munafik, Allah kasar-kasar. Tak ada cerita mukmin sejati. Kalau syurga pula, tak dah masuk, rebah di pintu syurga. Orang nak masuk ke dalam, rebah dulu. Ini masalah kita ni. Hak laku sikit cerita, tanah kubur. Tok Adi tu berapa kali mati, berapa kali hidup. Macam-macam orang jelma depan dia. Ular ada, jeking ada, babi ada, macam-macam. Keluar semua kali. Kadang-kadang kita letih. Sehingga masalah ni sentiasa berlarutan. Saya ingat cari orang tua-tua sikit. TV dah tiba-tiba. Macam tu lah orang Melayu. Kalau kaya, tamu, samsing, ego. Kalau pakai tudung, suka mengupak. Kalau free hair, hati baik. Kalau pakai jubah, nak ngorak anak dara orang. Pakai jubah lebih, ada pok-pok ni, ada orang sesat. Semua macam tu. Jadi kita nak datang hak baik tak. Kita boleh buat satu kisah keluarga ni baik. Tiba-tiba keluarga ni lagi baik. Tiba-tiba keluarga ni lagi baik. Hak ni amat baik. Akan kemah. Ni dok ni jahat. Mu jahat, aku lagi jahat. Dia main kot tu. Akhir sekali dah aku tak boleh nak apa, pergi rumah, acok ke, sihir ke, santau ke, jadi perangai macam tu. Ini masalah kita. Masalah ni kita tak temu punca. Anak-anak kita hidup sama juga. Anak-anak kita hidup tertekan. Kita tengok anak kita tertekan, sama-sama pun tertekan. Tak tahu nak cari punca, hak mana satu tak tahu. Tengok orang ni tertekan. Nak cari hak baik nak payah. Kadang-kadang orang baik telajak ni kesian pula dia. Dah orang duk hurung ke dia. Sebab apa? Sebab orang lain pakai jahat habis. Jadi dia je baik. Susah juga. Zaman kita ada orang baik. Tapi itu tak penting, tuan-tuan.
Zaman Nabi bukan ada orang baik. Zaman Nabi, ini hebatnya, ada masyarakat baik. Beza tak? Kat kita ni ada orang baik, tapi di zaman Nabi masyarakat tu baik. Beza antara masyarakat dengan orang, beza sangat. Keluarga kita, hak bangun malam sembahyang, kita, bini kita, anak tidur ya. Zaman Nabi semua pakat bangun. Dan bukan rumah ni je, tentera pun bangun, apa ni orang biasa pun bangun, peniaga pun bangun malam, hak ni pun bangun, pakat baik habis. Kita tak, ustaz pun tak bangun. Contohlah saya. Maknanya inilah yang jadi masalah kita. Jadi kita dah fikir macam mana tasawuf, nak masuk ke pahaman tasawuf nak baik. Payah. Macam mana kita nak sedarkan ummah, sedangkan kita sendiri pun sisi sedar pun tak banyak. Letih tuan-tuan. Kalau kita tengok hakikat hidup ni letih. Sehingga kadang-kadang bila kita dibentangkan masalah ummah, kita akan kata, ya Allah, kalau macam ni lah lebih baik aku mati je lah. Tak tahan. Macam-macam masalah. Hak masalah, hak tak ada masalah jadi masalah, hak masalah macam-macam, besar, kecil, macam-macam masalah. Tak temu ramuan, ubat tak ada. Ubat dunia, ubat fizikal, ubat hal-hal lain, semua ada ubat. Banjir banyak, Jabatan Saliran buat jalan, buat lokang besar. Tengok tambung tanah, buat tambur, selesai. Traffic jam, sama orang lalu, kok lalu tepi tu biar ramai sikit, jadi tempat tu lengang, tak ada orang lalu. Jadi sebab takut ni motor pula, kalau tengok orang lalu kot tu terajang side mirror dia, contohnya. Dia selesai lah. Kita tengok pula umpamanya sekolah tak cukup, buat sekolah biar anak bangsa boleh belajar. Fizikal, alhamdulillah. Fizikal, alhamdulillah. Tapi kita bukan nak fizikal, tuan-tuan. Kita nak lain daripada fizikal. Kita nak perubahan dalaman kita. Tuan-tuan bangga ke tidak kalau tuan-tuan tengok masyarakat kita, masyarakat yang harmoni semua? Bangga. Tuan-tuan tengok masyarakat kita, masyarakat yang hidup senang. Kita boleh fikir harga rumah boleh turun, kos boleh turun. Kita boleh fikir harga makanan tak mahal. Kita boleh fikir macam-macam, kita boleh fikir. Boleh tolong orang ni, boleh tolong orang tu. Banyak benda yang kita boleh buat. Tapi siapa dia nak buat, tuan-tuan? Inilah cabaran-cabaran yang kita hadapi. Tasawuf mengambil satu tempat untuk nak didik balik manusia. Kita ni pakar-pakarlah. Saya tengok contoh Erdogan. Tuan-tuan tengok macam mana orang dedah kehidupan dia. Terlalu ramai para ulama bertemu dia. Terlalu ramai para ulama menasihat kepada dia. Setidak-tidaknya dengan keadaan macam itu mendekatkan diri dia pada Tuhan. Setidak-tidaknya dia akan fikir nak buat baik. Ini contohlah, contoh. Sebab itu kadang-kadang perkara ni kesangnya cukup besar. Itulah manusia, tuan-tuan. Belajar tasawuf bukan belajar semata-mata. Belajar tasawuf macam mana kita nak buang sifat-sifat mazmumah dalam jiwa kita.
kita nak masuk sifat-sifat mahmudah dalam jiwa kita. Kita belajar tasawuf, macam mana kita nak membina diri kita, masyarakat kita, ummah kita, cintakan Allah, cintakan Rasul, cintakan agama dan syariah, istiqamah dalam ibadah. Baru nampak sisi pandang macam tu. Bila kita belajar agama, kita belajar tasawuf, tapi sikap kita mengeluarkan orang daripada daerah kesufian, rugi kita. Kita belajar tasawuf, kita bukan sekadar nak masukkan orang. Orang hak bukan Islam pun kalau boleh nak suruh masuk Islam. Orang yang dalam keadaan teruk pun diproses menjadi orang yang baik. Itu yang kita nak. Dia boleh berubah, dia boleh jadi baik, dia boleh jadi sebuah kesedaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tasawuf kadang-kadang kita ni tengok Allah taklifkan kepada kita banyak ibadat. Sebagai contoh, sekarang Allah taklifkan kita ibadat haji. Ni musim haji orang panggil, musim haji. Baru ni puasa, dah haji. Jadi tujuan ibadat haji ni tak lain tak bukan nak dekatkan diri kita pada Tuhan kita. Kita nak hampir dengan Allah. Bila kita nak hampir dengan Allah, macam mana tuan-tuan? Ini dia. Dari segi ibadat Islam itu dimutukan, sehingga Imam Nawawi sengaja sebut berkenaan mukaddimah haji. Ada unsur taubat, unsur bermuayasyah dengan sahabat handai, unsur nak cari nafkah, unsur hak mana boleh, hak mana tak boleh, hak mana, semua dibahaskan. Tujuan bahas ni tak lain tak bukan supaya orang tu pergi haji tu betul-betul balik jadi orang sungguh. Jadi haji tu benar-benar sungguh mengubah senario hidup dia. Dan dia bukan sekadar mengubah, tapi dia mengubah masyarakat seluruh. Dia jadi ejen taghyir, merubahkan masyarakat. Tu haji. Jadi bila matlamatnya besar, sebab itu ulama' zaman dulu bila pergi Mekah ni, dia akan dapat banyak sejumlah maklumat. Ingat arwah-arwah tu kita dulu, nyang kita dulu pergi Mekah. Bila balik tu, siapa ke mati serbang tak tinggal dah, piyah tak tinggal dah, jubah tak tinggal dah, masjid tak tinggal dah, warung tak tinggal dah. Jadi berubah. Walaupun kerja dia tukang kayu, walaupun kerja dia bela lembu, walaupun kerja dia pesawah, walaupun kerja dia sendiri, tapi dia sudah berubah. Ialah bukanlah syarat pakai jubah tutup aurat saja, tapi nak ceritanya kadang-kadang perlambangan. Tengok haji. Bila mana kita tengok unsur kesufian tu dia ajar dalam haji. Nombor satu sekali, bila kita keluar daripada rumah kita, kita sebut Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nombor satu sekali kita tawakal kepada Allah. Tawakal ni hati. Kita diajar daripada satu step kepada satu step, sampailah kota Mekah, sampailah kat Kaabah, sampailah tawaf, sa'i, sampailah di padang Arafah, berwukuf. Semua sekali itu senario perjalanan tu kita Tuhan, kita Tuhan, kita Tuhan. Hubungan tu langsung direct. Sebab itu bila kita pergi Mekah,
Kita tak dipanggil tetamu kerajaan Saudi. Betul. Tapi kita dipanggil sebagai Duyufur Rahman, tetamu Tuhan. Tetamu Tuhan yang rahmat. Bila tetamu Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Walaupun dari segi keadaan kita tak nampak Tuhan. Sebab itu bahasa kita bahasakan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ka labbaika Allahumma labbaik. Labbaik itu dalam bentuk tasniah. Dua. Kata ulama, tasniah tu nak rayakkan kita betapa kembalinya kita pada Tuhan secara mutlak, secara seluruhnya, sampai kita rela tinggal anak bini, tinggal keluarga, tinggal harta benda, tinggal pangkat, tinggal segala-galanya. Aku datang sebagai seorang kehambaan kepadamu, syauqan ilaik, cinta kamu. Jadi kita zahirkan dan kita pamerkan dalam acara ibadat haji. Tengok, kita tak sedar kita, perasaan dan jiwa semuanya itu subur, mekar dalam jiwa kita. Kerana itu ibadah haji ini mengajar kita macam mana sebenarnya orang-orang tasawuf melihat. Bagaimana kita nak bentuk jiwa kita, jiwa kesufian, nak bentuk macam-macam kita boleh tengok. Perlambangan-perlambangan yang penuh dengan isyarat-isyarat yang ghair ma'qul al-makna. Gila lepa batu. Batu pula bukan batu besar-besar ni, kecil je. Kalau setan tu besar, kalau nak kena atas batang tu buat setan, dia lah kasar sikit kaki. Tak, kalau kira logiknya. Tapi ini bukan. Sebab tu kita kata perlambangan. Macam mana diambil, ditafsirkan satu persatu oleh tokoh-tokoh yang wibawa tu, kita akan rasa terkejut. Macam saya contoh, kebetulan tahun lepas saya pergi ke Mekah. Dekat nak haji, saya tengok TV banyak. TV sana lah. Sebab dia siaran dia menarik. Ada menarik, Tok Guru ni mari, Ustaz ni mari. Ada seorang tu penceramah, dia kata di Amerika ramai tentera dia masuk Islam. Ramai. Seorang jeneral Amerika, dia bagi sekeping gambar kepada tentera Islam. Mu tengok gambar ni. Gambarnya orang sedang semayang dekat Kaabah. Semayang jemaah lah, semayang waktu semayang. Apa benda mu tengok dekat gambar tu? Maka orang Islam pun jawab, gambar kita semayang, kita berjemaah, kita sedang rokok, kita sedang sujud, kita sedang qiyam. Tapi otak militer ketenteraan dia baca lain. Dia tengok mana-mana pasukan elit tentera sekalipun, kalau nak kumpul satu batalion atau lebih, dia kena ambil masa 5 ke 10 minit atau 15 minit. Nak pakai baju, nak beratur, nak ni baru siap. Tapi ajaibnya orang beriman, selepas Tok Bilal kata qarqamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sepantas itulah manusia masuk saf masing-masing. Boleh sembahyang cepat, hebat. Akhirnya terus masuk Islam. Dia tengok gambar tu sekeping, dia boleh tengok analisis dan dia relate kepada ketenteraan. Dia tengok orang Islam ni jauh hebat, masuk Islam.
Kesan haji. Seorang mu'alaf baru pergi Mekah di Afrika. Mu'alaf baru masuk 3 bulan ataupun setahun 2 tahun masuk Islam, dapat peluang pergi ke Mekah. Sampai di Mekah buat ibadat haji. Tengok orang di Mina ramai, melontar ramai, Kaabah ramai, semua sekali. Kerja dia ambil gambar je. Opak. Dulu tak boleh, sekarang boleh dah. Ambil gambar. Ambil gambar banyak. Akhir sekali bila sudah selesai ibadat haji, dia cakap dengan seorang ulama. Dia kata, saya jahil tentang Islam. Saya ada sedikit pengaruh, tapi saya tak tahu tentang Islam. Tolong saya. Tolong macam mana? Tolong hantar wakil seorang bersama saya untuk ceritakan Islam. Maka dikirimlah seorang pendakwah bersama dengan mu'alaf ini. Dia balik kampung dia dengan bawa orang ni, pergi dekat dengan kedai kopi. Dia pun cerita Islam ni bagus . Dia pun ambil gambar hak dia buat, tunjuk. Ni tengok ni. Kawan tanya hak banyak soalan, dia tak tahu, dia tanya kawan hak ni. Hak ni pun jawab. Akhir sekali tuan-tuan, dia bawa motor jenis scrambler ataupun apa ni, rosak motor. Kemudian minta bantuan dengan ulama sana, minta bantuan duit sikit. Sebab apa nak beli motosikal? Sebab rosak, tak boleh pakai dah. Mungkin magak rosak dah, tayar dan sebagainya. Lalu kawan ni tanya, kenapa rosak? Maka dia jawab, sebab rosaknya kita banyak masuk kampung. Dan macam mana prestasi dakwah setakat ni? Setakat ni kita baru masuk sikit, baru hampir 12,000 kampung telah masuk Islam. Tuan-tuan, seorang je haji, tapi dia ambil manfaat daripada haji tersebut. Dia fikir, tengok dia jadi luar biasa. Orang dia bukan nanti ramah-ramah gitu dah. Kalau ramah patutnya bagus lagi. Ini masalah. Sebab kita punya kefahaman kadang-kadang tak sampai tahap tu. Bagi kita, Syekh pergi haji berapa kali dah? 2. Alhamdulillah 6 lah Syekh. 6 dah. Umrah kita berapa kali? Saya banyak kali dah. Alhamdulillah. Kita akan rasa seronok dengan keadaan macam tu. Kita sebut satu kita seronok. Tapi kita lupa bahawa tentang haji kita ni, ini sebagai contoh lah musim haji ni, walaupun saya tahu tuan-tuan nak pergi Mekah. Ada yang pergi tahun ni? Ada seorang? Tak ada. Biasa kalau ada nak pergi khusus haji dah lah. Itu saya kata kita tu. Tapi nak ceritanya, setiap sesuatu tu, itulah hakikat sebenar tasawuf. Hakikat sebenar tasawuf ni bukan maknanya kita duk nampak macam kita je. Tak. Dia menarik orang ke arah Islam. Tuan-tuan tahu, saya terima surat daripada Ketua Padri Kristian Malaysia. Kita ada hubungan sebenarnya. Hubungan tu bukanlah harta surat telefon sama dah. Dia pun mari kat kita. Saya masuk dalam itu. Dia tak surat. Surat ni pula bukan daripada dia saja. No, daripada Vatikan. Daripada kardinal apa dah tahu. Bukan Tok Qadi. Tok Qadi kardinal pun ingat Tok Qadi dah. Tak, dia ada pakat-pakat dia lah. Macam kardinal. Dia ada bishop. Dia bos dia punya Archbishop. Dia adalah istilah-istilah. Apa yang saya nak sebut dalam surat tu,
Bahasa Arab. Bahasa Arab hamba. Ya dia bahasa Inggeris bahasa Arab. Kita dah selesa bahasa Arab. Baca bahasa Arab. Cerita bab haji, bab puasa, bab zakat, la ilaha illallah. Tengok apa? Bab sembahyang. Nak marinya bab perdamaian, nak mencari ni. Tengok. Tuan-tuan, di situ kita nampak. Kadang-kadang mereka tengok, sebab kita ni kadang-kadang ada benda orang panggil susah. Kita nak beri justifikasi dengan sebaiknya. Macam tuan-tuan cakap dengan saya, ni okey lagi. Tapi marilah orang kafir seorang cakap, lain macam lagi dah. Bahaya ni kafir ni, neraka ni mesti dah, dan neraka berat benar ni, bahaya. Nak mengucap macam mana lah mati kaki, berat ya, teruk, penuh dengan dosa, berat. Tak, otak tu mari negatif semua. Tapi kadang-kadang kita tak pernah mikir, ya Allah, harapanku biarlah dia ni masuk Islam, jadi baik, jadi ini. Dah kita sama-sama kita pun fahaman lain sikit, lain. Laka ni, bahasa ni, ya Allah, berat ni, cakap ni, tak, buang lalu. Itu dia. Tasawuf tak macam tu, tuan-tuan. Tasawuf tak macam tu. Berterlengkahlah awak dalam isu apa, tapi ukhuwah Islamiah tu tetap ada. Dia saudara kita, dia sahabat kita. Kita kadang-kadang kita terlupa. Tapi ini poin-poin yang saya nak sebut. Banyak dalam tindakan-tindakan kita menyangkakan itulah tasawuf sebenar, tapi sebenarnya tak. Ulama-ulama zaman dahulu kadang-kadang pelik. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani, macam mana orang berbekas hati dengan dia, merasa terkesan dengan dia. Kadang-kadang dia cakap biasa sangat, basic sangat, orang terasa. Yang kita ni bercakap dengan dalilnya, hujahnya, istimbaknya, wajah istidlalnya, tangkihul manaknya, tahqiqul manaknya. Kita sebut pula hadis ni, dalil ni, takrib ni. Tapi orang selambelan je. Kalau tidur itu. Sudah dah? Sudah. Ada terror? Ada. Heran ni dah. Satu hari Syekh Abdul Qadir Jilani, dia ramai pelajar dia, murid dia. Dalam banyak murid-murid dia ni, dia ada anak dia belajar dengan dia. Anak dia pun tahap wibawa tok guru besar. Dia cakap dengan anak dia, wahai anakku, Abah nak suruh kamu ceramah sekali. Boleh setengah jam, 20 minit mau ceramah sekali. Dia apa sekejap. Anak dia pun siap sedia ceramah. Suaranya lantang, hujahnya mantap, kehebatannya terserlah. Anak bapa katakan, alim, tinggi, hebat. Anak-anak murid yang perhati ni keluk-keluk tengok ya. Selesai kawan ni ceramah. Terima kasih anak, duduk. Giliran Syekh Abdul Qadir Jilani pula ceramah. Dia ceramah mudah ya. Dia kata semalam hamba balik rumah, isteri hamba Ummul Masakin masuk ikan sekor.
letaklah di tempat letak ikan. Tiba-tiba kucing mari makan ikan tersebut. Dengar sahaja kucing mari makan ikan tersebut, anak ini pakai berjerit habis. La ilaha illallah. Pelik. Jadi anak dia rasa pelik, heran. Abah aku tak ada dalih-dalih apa, dalih makan dalih kucing, dalih tak ada dalih. Cakap khas sejuzuk peribadi rumah dia. Sebab dia bercakap tu bukannya nak royak baru bini dia rajin sana. Bukannya nak royak bini dia baik sana. Bukan dia nak royak kucing rumah dia jahat sangat. Bukan dia nak royak kucing rumah dia lapar sangat. Tapi dia cerita satu makna yang memaknakan tentang itulah takdir ilahi. Itulah apa yang berlaku. Dan dia cerita dengan lukisan alam. Dia cerita dengan itulah lukisan takdir ilahi. Dalam bentuk yang bukan nak menunjuk, bukan takabur, bukan apa, tak ada langsung. Tapi kesannya itu yang berlaku. Tengok. Kita, ialah kalau nak bincang, memang kita rasa terpukul yang amat sangat. Banyak segi dalam hidup kita, kita sedang berlaku satu kocakan dalam jiwa kita. Sehingga kita tak nampak hak mana Islam sebenarnya. Lama dah tu ikut Islam. Tuan-tuan dengar dah ada ustaz makan duit orang? Ada. Tuan-tuan dengar dah dogu Quran berlaku dia? Tuan-tuan dengar dah orang ni begiang-begiang? Dengar. Orang yang dikatakan lebay, orang yang dikatakan imam, orang yang dikatakan ni buat kerja yang tak baik. Dengar, biasa kita dengar. Jadi siapa dia kita nak ikut? Kita tak ada orang yang kita boleh ikut. Sebab itu sebenarnya ikutan terbaik adalah kita pakat belajar dalam ilmu. Tok Guru pun belajar juga. Jadi ikutan kita pada Nabi. Jadi bila Nabi itu memang dia dimaksumkan, dia tak ada salah langsung. Jadi kemah cara ikutan macam tu. Ini cabaran. Kadang-kadang saya betul satu fakta macam tadi pun saya cakap dah, sekarang saya ulang sekali lagi. Kadang-kadang tuan-tuan, kita jarang buat dalam hidup kita mencium. Laki bini cium tu biasalah tu, tapi hak lain jangan cium. Saya nak cerita, semalam saya terdengar satu cerita lama dah kot, tapi baru tengok dalam video. Cerita tajuknya As-Sawa'i. Dia panggil tokoh-tokoh ulama besar Saudi, Syekh Dr. Ali Qarni, Al-Irifi, Syekh Salman Fahauda dan beberapa ini. Biasanya dia akan suruh seorang cakap, mana ibarat kat usrah lah, seorang dia cakap dengar. Yang saya dengar semalamnya satu tajuk, ada seorang, saya rasa dia ni macam kaunselor lah, tapi yang berilmu dan ada agama. Kaunselor ni kata apa? Kita ni dalam membina kehidupan keluarga, anak-anak, kita ada 4 cium, 4 kucuk. Ada berapa? Ada 4 kucuk. Tapi kadang-kadang kita tak pernah buat benda tu. Kucupan yang pertama, kucupan pada hubung anak kita.
Kucupan ini adalah kucupan sebagai tanda seorang itu rasa bangga. Bangga di situ maknanya bangga akhlak, bangga ibadat, bangga ilmu. Bukan bangga ha-ha dunia dak lah. Dia pegang ke anak dia, dia kucuk. Abah bangga, mak bangga dengan awak wahai anak. Lalu ulama tanya umur berapa kucuk tu. Dia kata selama mana dia jadi anakmu kucuk. Walaupun dia beranak dah pun. Tengok apa. Kalau kecil ditanam, disemai macam itu, perasaannya lain. Kedua, kucuk dahi. Biasa kadang-kadang ulama besar ni awak kucuk dahi dia. Ini tanda penghormatan. Kucuk dahi. Ketiga, kucuk pipi. Itu tanda persahabatan dan sayang. Kadang-kadang kita temukan orang agak rajin kita tengok. Keempat, kucuk tangan. Kucuk tangan ni sama ada penghormatan atau lebih daripada itu namanya sayang. Dikatakan Nabi ni tuan-tuan, dia dengan Fatimah tu, Fatimah tu anak dia. Dia ni kalau duduk dengan Fatimah, dia selalu pegang tangan Fatimah. Anak ni anak bapak. Fatimah ni macam anak bapak sungguh lah. Ada orang buat kajian tentang Fatimah. Fatimah ni muka dia macam muka Nabi banding adik anak-anak lain. Cara sengih dia pun sengih Nabi. Memek dia, orang panggil ada air. Cara bercakap pun cara cakap Nabi. Itu Fatimah. Kadang-kadang dia pegang Fatimah tangan pandai, dia kucuk tangan Fatimah. Nabi ni suka. Daripada kecil sampailah Fatimah terbesar. Fatimah pun sama. Jadi sebab itu kita tengok hubungan tu luar biasa. Sekarang tak ada. Main kucuk-kucuk tak ada. Akhir dengan kucuk sembah mahram pula. Jadi mengarut tak lain pula. Sebab tak dilatih, tak diajar, tak dibuat cara betul. Tak ada. Sebab itu anak-anak hilang, orang panggil apa? High tech tinggi. Dia boleh takap Pokemon Go. Sekarang ni kita beri patuan. Boleh takap benda tu. Tapi dia hilang namanya high touch. Bila hilang high touch, dia tak rasa apa. Kita tengok ayah. Bila ayah nak mati? Allah, mak. Soalan. Kenapa jadi gitu soalan? Dah lah nak bagi saka banyak letih, banyak hutang. Dah selesai. Tengok. Kasut. Dia tak akan rasa apa. Sebab kita tak rasa apa dengan dia. Macam mana dia nak rasa apa dengan kita? Kita kalau kita ada rasa dengan dia, kesan besar. Yang ini sudah hilang. Guru dengan murid, kawan dengan kawan, suami dengan isteri, anak dengan abah, abah dengan anak, dengan ibu. Tak ada. Tak ada rasa kasih sayang. Sebab kita tak tahu kita nak selah kat mana. Nak telefon mak kita payah, berat. Yelah, bagi saya duk telefon buat baik. Mak, apa khabar? Apa khabar tu bukan boleh makan kenyang perut. Duk tanya saja. Apa khabar tu susu kau duit 100 rias boleh, 200 rias boleh. Itu baru tanya apa khabar. Ni apa khabar mulut saja tak boleh gitu. Tak boleh cara. Ni kadang-kadang orang kata pan sambung silaturahim pergi ziarah juga.
Kawan tu sampai demam noh, dok masuk ke dia. Order pula belah-belah ayam Belanda. Dah makan nak sedap. Dia tahu dah dia bagi mak dia RM50, mak dia habis kat dia RM250. Jimat dah kita. 200 jimat saya. Setiap bulan. Dia mari 2 hari penuh. Dah tu huru-hara mak gitu. Ada orang macam tu. Jadi benda-benda macam tu tak seronok gitu. Ini dia yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Benda kecil-kecil saja tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Mata ni, cara air mata tu kita tahu. Berontak ni ada dua. Memberontak. Berontak ni kalau orang main komputer kok, jenis virus berontak. Jenis virus berontak kata. Saya tak tahu kala, tapi orang cerita saya sebut juga. Sekarang ni virus Pokemon. Go. Ini dia. Ni masalah kita. Masalah kita ni kita tengok. Jadi hidup kita dah tahu. Turun masalah. Ni baru kita sudah kaya baru ni. Keluar daripada mulut anak kita, daripada sebahagian kita, tahun ni tak seronok raya, macam raya saja je. Bunyi tak? Tapi lemang akak habis. Lemang habis. Makanan hot sedap-sedap habis. Tapi dia jawab apa? Tak tahu, raya tahun ni raya saja je. Sebab siapa memprogramkan raya? Yang memprogramkan raya kepada kita ada 3 perkara. Pertama, lagu raya. Kedua, TV. Itu yang programkan raya kat ketiga. Yang ketiga, jualan-jualan. Pasal raya tu je program raya. Tapi raya Islami, hati raya kembali pada Tuhan, niat untuk ukhuwah Islamiah, untuk minta maaf, tak ada. Jadi tak rasa. Memang tak rasa pun. Raya zaman sekarang ni, tuan-tuan jangan bagi duit raya. Tuan-tuan hanya bagi kepadanya SIM card. Suka dia dapat SIM card. No. Tuan-tuan bagi top up. Kad raya hari ni hamba hadiah tak ada apa, top up RM15. Allah, beratur. Mak dara, anak dara, semua pakai datang. Anak tunai datang. Dapat nak top up ni. Raya hari ni rumah saya nak buat raya, saya nak sediakan saya punya my game. Situ bilik game. Pakat bergame lah kamu. Ada apa? Penuh tuan-tuan. Tak payah camping. Gemuk penuh. Tak cukup dah. Tahu apa ni ambil 3 jam, lepas tu sejam ngamuk. Tengok. Sebab pola kita pun teranyung. Tengok TV dia siap. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Cerita macam-macam. Sampai 16 Syawal ada lagi. 20 Syawal ada. Dan kalau Kuala Lumpur pula, raya maknanya makan. Ni hak orang tua lah. Raya orang tua maknanya makan. Sebab tu mufti gemuk makan. Makan sedap saya. Bukan mufti Negeri Sembilan, mufti wilayah. Tiap-tiap hari ada. Ni jepuk. Okey. Makan kat VIP. Jangan jalan. Duduk. Kita sedia dah makan. Sedap. Makan. Tu raya kita sekarang. Sebenarnya tak sadar makan pun. Mungkin masa tu kita nak bertemu. Tapi nak ceritanya, ada dah kita rasa macam tu. Kadang-kadang kita rasa masa kita kecil hari tu raya lagi seronok. Tanya orang tua-tua ni. Mana sedap raya sekarang, raya hari tu. Sedap raya hari tu. Kata hari tu mu raya mu dapat berapa puluh riyal? RM35 je. Anak awak sekarang ni dapat agak kat 200 Tapi seronok hari tu lagi. 10 sen, 20 sen. Dapat 50 sen tu bonus besar. RM1 tu tak usah kira lah. 4 kali je rumah orang tu sebab RM1. Esok pergi, lusa pergi. Apa seronok. Tengok tuan-tuan. Raya ni. Kita kena tanya kenapa jadi macam ni. Raya sama juga. Mufti apa ni, perlihat nak bulan, tengok nak bulan kok. Isytihar raya dak raya sama je, hak tu sama. Takbir pun sama, tapi rasaan tu kenapa?
Kan roh raya tu matlamat tu sudah beza. Sudah beza. Saya duk nampak isu-isu macam ni lah yang kita kena highlight dan kita kena berhati betul-betul supaya kita akan rasa seronok raya. Seronok hidup. Tuan-tuan, belum kita mati biar kita rasa seronok hidup. Temu kawan ni seronok, temu kawan ni seronok, cakap dengan bini seronok, cakap dengan anak seronok. Ni dok masalah semua. Oh ni masalah. Ni bala apa pula nak cerita kat aku ni. Okey. Ni musibah apa pula? Ya Allah. Ini letih kita dengar tu. Kita tak tahu kenapa hang ni musibah je. Tengok track record. Memang patut pun. Perangamu, akhlakmu, sembahyang kamu, ibadat kamu, tak ada apa-apa. Kita kena ubah. Bila ubah itulah yang jadi mahalnya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya rasa sejam dah saya cakap slow-slow, sejam kot. Jadi cukuplah. Bukan nak lebih sangat, bukan nak tu sangat, tapi kadang-kadang itulah maksud tasawuf yang saya nak sebutnya, yang belajar banyak sangat dah. Itulah kita dah termenung seorang, duk tafsir, duk tengok ibarat kita tu bagus, tapi nak amal tu poin utama tu. Bukan nak amal, nak hayati. Bukan nak hayati, nak jelmakan dalam hidup kita. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan.